Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu kepada semua follower Cantik Wall. Okay, bersama dengan kita minggu ini, saya Nabila dan juga Saya Aizat. kami designer daripada Cantik Wall. Hari ini kita akan mengupaslah tajuk iaitu 4 perkara yang perlu tahu sebelum makeover bathroom. Sebelum tu Aizat, kenapa orang-orang perlu tahulah sebelum nak makeover toilet ni? So kalau macam kita lah, macam diorang kena tahu kadang-kadang nak design tu kita boleh design. Tapi kadang-kadang design yang kita nak tu kadang-kadang adakah dia bersesuaian ke tak dengan bathroom Ya, tu. betul. Kadang-kadang bathroom ni nampak je kecil, tapi sebenarnya kalau anda tersilap ambil langkah ataupun tak ada perancangan, itu akan mendatangkan masalah di masa depan kelak lah, macam tu. Sebab toilet ni dia ada elemen macam plumbing, ada wiring. So kalau anda macam tiba-tiba, oh minggu ni bulan ni nak buat makeover toilet lah. Lepas tu main buat je, pecah itu pecah ini apa semua, tiba-tiba macam tak tahu yang dekat belah dalam tu wiring dia macam mana apa semua kan. Anda tak ada planning. Tiba-tiba macam toilet tu terberhenti je. Kiranya anda tak ada proper planning lah. Jadi ni dia akan menambahkan kos yang kita pun tak tahulah berapa boleh capai kan. Jom kita masuk ke first slide. Aizat mungkin boleh start dululah. Tadi kita dah cakap lah pasal perkara-perkara yang kita kena tahulah sebab nanti bila kita dah design dalam masa depan nanti tak boleh guna lah, tersumbat lah macam tu, air tu jadi slow kecil. Betul. So yang pertama ni kita nak cakap pasal cost makeover. So benda ni penting sebenarnya untuk anda tahu. So daripada kos ni juga anda boleh dapat dengan jumlah wang tu anda boleh laburkan untuk saiz, untuk kualiti bahan dengan pekerja lah. So sebab kos ni penting kadang-kadang untuk anda fikir, kadang-kadang kita fikir bila kita nak buat makeover tu kita kadang-kadang boleh terlepas pandang. Bila nak buat kita fikir tiles je, kita kira-kira tiles, bajet yang dah sedia ada tu kadang-kadang dah cukup untuk buat tiles. Tapi sebenarnya yang hidden cost yang anda tak tahu macam ada kena hacking, kadang-kadang bila dah buat tu kadang baru perasan ada masalah lantai pecah ke apa, itu semua adalah hidden cost yang anda kena tahu. Ya, betul. Macam yang Aizat cakap tadi, kos ni penting sebab apa, dia akan menentukan kualiti bahan. Kualiti bahan. Maksudnya kalau anda ada sekian bajet, macam mungkin dalam 5K, anda tak boleh expect hasil dia sama macam toilet 25K. Lain. Mestilah dia punya kualiti dan juga hasil kerja tu pun lain. Macam biasalah kalau toilet ni dia melibatkan dengan plumbing dan wiring kan, macam Aizat cakap tadi. Dah kita macam pecah-pecah tas, sebab sekali tak tahu pun yang sebenarnya dekat dalam tu ada leaking, ada pipe pecah dan sebagainya. Jadi bila anda nak buat toilet ni, salah satunya anda kena cukupkan bajet yang mencukupi lah. Sebabnya toilet ni memang mesti akan adanya yang akan bila kita terhack tu kan, tertebuk pipe, macam tu. Lepas tu terpotong wire ke, benda tu unexpected. Kita tak pasti macam mana kan. Kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang macam rumah asal kita panggil orang lain datang, orang yang buat tu orang lain, orang yang nak design lain. Kadang-kadang kita tahu mana position pipe asal tu kat mana kadang-kadang. Macam hari tu Aizat ada buat marking, wiring kan, dan plumbing. Susah ke tak susah? So boleh tahan lah, kita tahu dia punya position pipe kat dalam. So yang kita design, kadang-kadang kita tahu yang asal tu dia punya pipe tu dekat mana. So kadang-kadang anda kena hack untuk tambah baru ataupun anda hack tu dah sedia ada. Itulah yang kita nak cakap pasal cost, yang hidden cost kadang-kadang dia tahu. Betul. Lagi satu, kos ni juga anda kena ambil kira upah pekerja. Kalau melainkanlah anda memang nak buat sendiri, itu mungkinlah jauh lebih murah berbanding anda nak hire orang. Sebab upah pekerja ni buat wiring, plumbing, buat skim, tandas, hacking semua tu perlukan pekerja yang mahir. Kalau anda yang macam bukan background dari segi construction, anda sendiri nak buat, nak pecah tiles apa semua, nanti kita tak tahu apa yang akan terjadi. Macam orang kata nak buat kerja murah kan, tapi upah kerja tak ambil kira apa semua, so nanti anda lah yang akan susah. Macam tu. Kiranya kalau dalam kira costing makeover toilet ni, anda memang kena
ambil kira upah pekerja dan juga kualiti bahan. Saiz pun dia tak dia main peranan juga, tapi tengoklah pada apa yang anda nak buat dekat toilet tu. Okey, jadinya bila kita cakap mengenai kos ni, anda memang kena prepare duit emergency. Sama juga Betul, macam betul. kitchen. Kalau kitchen anda nak buat pun, mesti akan ada hidden cost kan. Macam anda nak alihkan plug, switch ataupun nak tambah sinki daripada satu nak ada dua. Mesti tu ada cost. Dia tak ada macam kita cakap lump sum je. Macam tu susah sikit lah kita nak cakap lump sum ni. Okay. So dah tahu pasal cost. Yang kedua pula, Yang kedua kita ada susun, atur dan pelan. So rancang dan bincang dengan teliti bagaimana susunan bilik air yang anda inginkan dengan kontraktor. Susunan atur perlu sesuai dan praktikal. Sebab apa kadang-kadang kita nak highlight susun atur ni penting. Kadang-kadang ini kalau saya cakap daripada segi pihak anda lah. Anda nak buat kadang-kadang kita tak tahu macam prioriti anda guna tandas macam mana. Kalau anda suruh designer buat boleh. Kita boleh designkan untuk anda, tapi anda yang sebagai pengguna rumah tersebut, tandas tersebut anda tahu untuk mana yang anda nak besar, anda mungkin nak cermin yang besar, mungkin anda perlukan cermin yang besar untuk grooming, untuk make up macam tu dalam tandas. Tapi ikut setengah orang. Sebab tu susun atur pelan ni kadang-kadang tak perlu pun untuk detail. Kadang-kadang daripada segi anda boleh cakapkan, belah sini saya nak buat untuk jamban kat sini, shower dekat sini dan sini adalah untuk cermin. So daripada situ anda telah membantu designer untuk buat design tu dengan lebih teliti. So dalam masa sama dia bantu designer dan anda punya susun atur tu yang apa anda inginkan tu tercapai. Betul. Lagi satu, macam Aizat cakap susun atur ni penting sebab apa? Macam setengah orang dekat rumah ada orang tua. Orang tu mungkin pakai wheelchair, betul tak? Betul. So kalau macam toilet kita design untuk orang-orang biasa, tak sama. Macam orang-orang yang kurang upaya ataupun yang pakai wheelchair ni, dia orang perlukan space yang spesifik tau. Maksudnya wheelchair tu kalau kita masuk tak adalah tersekat dalam tu, nak masuk pun susah, nak mandi susah. Jadinya kalau anda mungkin ada requirement untuk nak masukkan nak kesesuaian pengguna yang ada wheelchair ni, kena bagi tahu juga. Sebabnya kita tak boleh design sama macam toilet-toilet biasa. Dia mesti akan lain. Kiranya dia akan ada slope, dia akan ada mungkin ada tempat pemegang orang pegang kat tepi tu kan, macam railing tu. So nak mandi pun dia kena ada tempat untuk orang tu beralih lah daripada satu wheelchair nak pergi ke tempat area mandi. Dia takkanlah nak berdiri. Macam itulah. So kena ambil kira susunan atur ni juga. Itu pentinglah susun atur ni sebenarnya. Itu kalau dari segi dalam gambar ni juga, kalau anda boleh lihat satu gambar yang dekat bawah ni, untuk yang ni, orang ni dia buat susun atur ni dia pecah. So untuk belah sinki belah lain, untuk belah tandas belah lain. Ikut preference masing-masing. Kadang-kadang anda ada tandas yang besar, daripada anda buat satu hole tu untuk shower, apakah tak ada pecah, first kita masuk kita akan jumpa sinki. Lepas kita jumpa sinki tu baru kita jumpa ke tandas. So macam setengah orang dia suka pecahkan tandas tu pada space masing-masing. Dia macam ada orang dia suka macam toilet tu just powder room je kan. Powder room tu just kita nak macam touch-up makeup, tak ada macam ada shower gitu, tak ada. Powder room tu kira macam perempuan nak bersolek lah macam tu. So dia tak sama dengan toilet biasa. Lagi satu, kalau toilet anda kecil tapi anda nak masukkan macam-macam. Kiranya nak ada rain shower daripada atas atau daripada ceiling. Tu kurang sesuai lah kalau anda punya toilet tu kecil. So nak masukkan macam-macam, nak ada powder room lah, nak ada tempat shower lah. Anda kena pilih, anda kena prioritize apa yang penting. Macam tu. Okay, next. Macam anda boleh tengok dekat gambar ni, ruang toilet yang warna hitam ni, toilet yang ada efek-efek marble ni, toilet dia actually besar sikit berbanding yang sebelah ni. So anda boleh nampak lah, kalau toilet yang kecil, kita akan mainkan warna-warna yang lebih terang, betul tak? Warna yang lebih terang. Kalau toilet anda tu mungkin ada space yang lebih besar, lepas tu nak ada satu feature wall, boleh main dengan colour-colour yang terang. Kalau bilik toilet yang besar nak main dengan warna gelap, tak ada masalah.
So macam kalau anda tengok toilet yang ada decoration tiles ni warna hitam marble tu sebab dia nak jadikan shower area tu sebagai feature wall dia lah. So nampak lebih luxury kan dengan colour-colour tone dia semua. Yang warna yang sebelah ni pula lagi, yang belah mana ni? Kanan belah kanan ni dia lebih, kawasan toilet dia lebih kecil. Jadi dia mainkan warna-warna yang minimalis. Tapi dia still ada decoration tiles tu untuk naikkan feature wall tu. Jadinya anda memang kena tahulah apa yang anda nak dalam toilet tu kan. Nak ada feature wall ke, nak ada aksesori macam mana, nak ada tema macam mana. Betul. Yang ni pula. So, ketiga kita kena fahami elemen dan aksesori. So, ambil tahu dan buat sedikit research tentang ukuran beberapa alatan utama dan aksesori yang diperlukan di dalam sesebuah bilik air. So, model, jenis dan keselesaan. So, fahami elemen dan aksesori. Kadang-kadang benda ni penting kadang-kadang. Sebab kadang-kadang kita hanya lihat dari segi gambar, aksesori dan elemen ni. Kadang-kadang kita tengok dekat, kadang-kadang nak beli dekat kedai. So, tak semua elemen dan aksesori ni sama. So, contoh, ni saya boleh bagi contoh lah daripada segi water heater. Okay, water heater yang dia ada bekas water heater dan dia bekalkan sekali dengan shower. Dan yang anda yang kadang-kadang mungkin anda terlepas pandang lah, tapi kalau kontraktor dia akan ambil kira pasal air masuk untuk ke water heater. So, untuk susun atur yang bagus, kita akan letakkan dulu air masuk, water heater dan shower. Sebab apa susun atur dia macam ni? Sebab first kita tak nak dia punya tu berselirat lah. Punya wiring dalam tu berselirat. Lepas tu kita kalau boleh shower, kalau kedudukan shower ni tak naklah betul-betul kita pergi dekat dinding. Kita kan awak anda nak mandi dekat dinding kan. So kita nak pastikan benda tu center betul-betul. Okay, yang ni saya nak highlight kan. Setengah elemen dan aksesori ni kadang-kadang dia datang dalam saiz, ada saiz sendiri dan kedudukan yang tersendiri. Contohnya tandas anda ke arah kanan, tingkap anda belah kanan, so shower anda nak pastikan dekat tengah-tengah. So anda nak pastikan semuanya center, so anda kena pilih model jenis yang dia punya air masuk daripada belah kiri lah, better. So anda punya shower dah ada dekat tengah. Kalau anda pilih yang masuk daripada tepi, anda punya heater box tu dekat tengah, so nanti lambat laun anda punya shower tu dah ke dinding. So anda nak mandi ke tepi. Ke tepi macam tu lah. So nak kena pilih elemen aksesori tu sebab tu penting. Kadang-kadang kita tengok dengan ruang tu, anda dah hasilkan layout tadi, plan tadi. Lepas tu barang tu anda tengok, bukan sekadar kita tengok, okey cantik, masukkan. Betul. Kita tengok kedudukan tu juga sesuai ke tak sesuai. Benda tu yang anda kena ambil tahu. Betul, aksesori ni dia memang lagi kita cakap untuk yang water heater lah. Water heater tu memang penting untuk toilet. Anda kena tahu dari segi water inlet, water masuk dan water keluar. Maaf. Ada jenis aksesori water heater ni, dia jenis tak nampak tau, dia punya apa? Dia punya heater tu kan. Jenis yang tersorok. Ada yang boleh expose dekat luar. So kena ambil tahu design macam mana anda nak dan kena bagi tahu lah design anda. Saya nak water heater ni just nampak dia punya kepala pipe je. Saya tak nak nampak heater dalam, heater yang apa, box dia tu saya tak nak nampak. So kita boleh design mengikut preference anda. Tapi macam kita dah design macam ikut ada box heater tu dekat luar, tapi tiba-tiba anda nak water heater tu box dia dekat dalam. So susah sikit lah, mungkin masa kerja hacking tu kita dah buat kerja hacking tu untuk yang water heater box dekat luar, bukan kat dalam. Macam tu. Lagi satu, aksesori ni walaupun nampak macam benda simple, tapi anda kena peka dengan saiz dia. Okay. Kalau anda perasan, sinki ni dia ada pelbagai saiz. Sama ada sinki mungkin ada besar betul, dalam 500mm, ada yang kecil 400mm. Toilet anda kecil tapi nak pakai sinki besar. Macam mana tu? Kalau nak masuk tu buka pintu pun tak lepas. Dekat ruang tu dah habis dekat sinki punya saiz. So kalau nak beli aksesori, kena tahu saiz dia tu. Saiz dia besar mana, besar berapa kan. Tapi kalau lagi cantik, anda nak tahu warna dia tu lagi bagus. Lagi satu, toilet bowl ni pun, WC ni, dia ada macam-macam jenis. Ada yang keluar air daripada bawah. Kan macam biasa kat hotel-hotel mahal kan. Yang modern tu keluar air daripada bawah kan. Mungkin ada orang tak sesuai dengan menggunakan toilet bowl yang macam gitu. Mungkin orang yang
kurang upaya nak pakai air yang daripada bawah tu susah sikit. Baiklah anda sediakan WC. Ini gambar daripada site kita yang sebelum ni, baru je habis dalam sebulan lepas. Masa ni saya terlibat pergi site visit. Pertama sekali saya tengok toilet ni, memang old school gila lah. Macam orang kata macam toilet-toilet lama sangat. Dengan tiles-tiles yang kecil-kecil tu semua. Lepas tu dengan dia punya shower niche tu ada separuh je kan. Lepas tu dengan jenis tiles dia tu pun memang lama lah dia cakap. Dengan ada masalah plumbingnya, masalah ceilingnya. Macam anda boleh tengok transformasi yang dipakai, digunakan warna pun warna-warna Scandi betul. So dengan toilet ni keluasan dia kecil je tapi dia dah nampak kan ruang tu nampak selesa. Nampak besar. Kalau tengok daripada gambar ni, warna ni buatkan ruang terlalu besar sebenarnya. Pemilihan barang dia warna bersesuaian. So memang dia kalau kita gambar asal ni nampak macam boleh ke sebenarnya nampak besar ni, kecil-kecil je kan. So bila kita dah design warna yang sesuai dan pemilihan barang yang sesuai, macam contohnya sinki yang tak berketerlaluan besar, toilet bowl tu yang bersesuaian dengan saiz dia tak terlalu besar. So bila kita dah masuk ke elemen ni, tuan-tuan perempuan dah masuk ke elemen ni, tuan-tuan sendiri boleh nampak bersesuaian dengan ruang ni. Kalau anda tengok walaupun dia tukar toilet bowl tu kan, dah nampak dah berbeza dia, nampak lebih moden. Kalau boleh nampak gambar yang tiles warna hijau ni, dia punya WC dulu tu nampak old pattern lah. So bila dah tukar baru jadi lebih moden. Dengan pemilihan warna aksesori tu dia pilih warna hitam, lepas tu dia selitkan lagi aksesori warna putih. So nampaklah toilet tu lebih menarik dan lebih selesa. Tapi kalau anda nak pilih warna putih tas ni, kena ingat-ingat lah kan, kena rajin lah sikit basuh toilet tu. Jangan nak sedap je mata memandang tapi basuh tak nak. Okay. Seterusnya kita ada kemasan lantai. So kemasan lantai ni, beri perhatian pada kemasan lantai kerana ia dapat mempengaruhi transisi dari satu ruang ke ruang yang lain. So kemasan lantai ni memang saya cakap tu penting lah sebenarnya kalau design something tu. Tak bolehlah anda lihat. Kadang-kadang kalau anda tengok dalam gambar kemasan lantai ni, kadang-kadang anda ringin untuk ruang anda. Tapi bila dah pasang, kenapa? Kalau dalam gambar untuk ruang tu cantik. Tapi bila dah pasang kat rumah, tak sesuai. Sebab tu kadang-kadang kemasan lantai ni kadang-kadang dia tak semua kemasan lantai ni sesuai dengan ruang yang kita nak tu sebenarnya. Anda kena tengok betul-betul adakah dia sesuai atau tak sesuai. Sebab itulah kalau macam dekat Cantik Wall sendiri, kalau contohnya macam ada anda mahukan kemasan lantai ni, kami akan bantu anda berikan kemasan lantai yang bersesuai. Kami akan bantu anda daripada segi pemilihan tu sendiri. So, kita ada produk-produk kita, so kita akan bantu. Walaupun orang kata toilet kecil, tapi anda nak pakai tiles yang macam warna hitam, lepas tu dengan pattern dia besar kan, mungkin agak tak sesuai lah. Mungkin agak kurang sesuai. Kalau macam anda tengok dekat gambar ni, dia macam transition lah daripada tempat yang sinki ni, tempat sinki dan shower dia ada dua transition colour. Maksudnya yang belah sinki ni warna hitam dan putih. Yang ke shower tu dia gunakan warna-warna wood dan juga warna putih. So dah nampak dah transition daripada sinki nak ke shower tu ada colour-colour yang combination colour yang sesuai. Colour-colour yang berbeza nak pisahkan ruang tu. Betul. Lagi satu, kalau tiles ni dia ada macam-macam jenis kan. Macam ada orang nak guna SPC dekat toilet, dekat bawah, dekat tiles tu, bawah tu. Tapi SPC ni dia punya kekurangan dia tak boleh dengan kawasan yang berkelembapan tinggi. Jadinya dekat solution ni, kalau anda tengok gambar ni, nampak macam SPC tapi sebenarnya dia tiles. Sekarang ni tiles dah ada macam-macam jenis. Dah ada berupa kayu, ada yang berupa marble. Dia ada macam-macam jenis sekarang ni. Lagi satu, kalau toilet dan juga kitchen lah. Kita recommend anda untuk cari tiles yang jenis anti-slip. Jenis jangan yang licin tau. Okay, kalau anda perasan lah yang ni sebenarnya decoration tiles. Biasa kita letak dekat backsplash ataupun dekat
feature wall toilet. Saya sebenarnya nak tunjukkan anda dia punya tekstur ni, dia jenis yang bukan licin. Sebabnya kalau kat toilet ni kita memang terdedah dengan air yang banyak. Jadi kalau lantai tu jenis yang licin, tak ke jatuh. Masuk dalam toilet jatuh kan. So anda kena pilih. Bahayalah. Contohnya kalau macam untuk pemilihan lantai ni kadang-kadang ada lantai yang bersesuai dengan ruang tu, ada tak sesuai. Contohnya macam lantai dekat ruang tamu nak digunakan dekat parking kereta, tak sesuai. Tak sesuai, betul. Mungkin dia punya durability dia, betul. ketahanan dia tu tak sesuai. Macam anda tengok yang ni kan. Yang ni kalau nak buat dekat walls tak ada masalah. Tapi kalau anda buat dekat lantai, sebab dia macam licin tau. Kalau anda letak air, anda mungkin boleh terjatuh, boleh tergelincir lah, sebab boleh nampak kan. Dia shiny ni, dia efek dia jenis berkilat, jenis apa, tak ada geseran lah. Kalau yang ni, anda boleh nampak kan. Anda boleh nampak tiles ni, dia ada surface yang kasar untuk hasilkan apa? Pressure ke? Friction, ya, sorry. Hasilnya friction. Jadi kalau anda kat toilet tu tak adalah nak terjatuh je kan. Jadinya pemilihan lantai ni nampak macam simple tapi main peranan juga dengan kehidupan seharian anda. Macam tu. Sebab kadang-kadang bila pilih lantai ni, kadang-kadang kita tengok dalam, kita tengok daripada jauh nampak kadang-kadang macam sesuai, tapi bila pergi anda kalau tengok dari segi gambar kadang-kadang tak rasa, tapi kadang-kadang anda pergi ke kedai, anda rasa sendiri tekstur dia, anda boleh tahu. Benda ni penting lah. Kadang-kadang takutlah kontraktor ke apa-apa, boleh. Anda tak tahu, bila dah siap macam tu, yang pakai anda, bukan kontraktor, bukan kami. Betul. So benda tu mendatangkan kemudaratan untuk anda sendiri. Sebab kadang-kadang ni lah sedikit, sebanyak sikit anda tahulah, macam tak semua tiles sama, ada yang licin, ada yang ada tekstur, kegunaan dia sendiri. Dan satu anda kalau nak imitate jenis wood, cari je dekat kedai-kedai tiles yang ada availability yang jenis tiles. Jenis kayu. Sebab sekarang ni design tiles pun dah moden, dah ada macam-macam jenis, ada macam-macam tekstur. So anda terserah pada anda lah nak buat, nak dapatkan kitchen tu macam mana. Mestilah nak kena dengan tema dan juga bajet kan. Okey, jadinya sampai di situ saja topik kita hari ini. Jadi Aizat boleh tak simpulkan apa kita punya topik hari ni lah supaya orang lebih faham. Yang pertama apa? Yang pertama hari ni kita mostly cakap pasal makeover bathroom, tandas anda lah. So yang pertama yang kita sentuh tadi adalah pasal cost makeover. So pasal cost ni sebenarnya penting kadang-kadang. So kadang-kadang bukan kadang-kadang, memang penting. Memang penting kadang-kadang. Ni just untuk pilihan untuk anda lah. Kadang-kadang dengan bajet yang sedia anda ada tu, kadang-kadang kalau tengok tanya daripada mulut ke mulut memang cukup untuk buat. Tapi bila dah buat tu kadang-kadang ada cost, hidden cost, kadang-kadang apa cost-cost yang anda tak tahu, itu yang kita tak nak sebenarnya. Kadang-kadang bila banyak kadang-kadang penting sebab benda ni bukanlah tak pernah jadi, memang selalu terjadi. So kita nak elakkan untuk anda, elakkan benda tu sebab tu kadang-kadang penting untuk kos ni sebenarnya. Daripada kos ni bukan sekadar untuk tahu anda nak tandas macam ni, anda tahu. So anda kena tahu kos macam tu tadi tu. Kita ada cakap pasal size, kita ada cakap pasal kualiti barang tu sendiri. So dengan upah pekerja. So benda tu anda kena ambil kira lah. Dia punya harga kos tu anda akan kena take that part as a your note untuk bila nak buat tu anda tahu alamak bang, kita nak kena buat tandas, nak kena ambil kira kos ni lah bang. Abang punya kos tu dah fikir untuk semua belum? Kadang-kadang kos tu macam kita nak aware lah, bagi anda aware. So yang pertama. So yang kedua, lepas kita cakap pasal kos tadi, kita cakap pasal susun atur plan. Susun atur plan ni macam Nabila sendiri cakap lah, kalau contohnya dalam keluarga anda ada orang tua atau warga emas, so plan susun atur tu lah mestilah bersesuaian dengan keluarga anda. So kalau contohnya keluarga anda jenis yang semua orang muda, sejuk cantik, sesuai dengan tu. Kalau anda yang ada orang tua ataupun yang tak berkemampuan untuk tandas, kadang-kadang tandas yang anda buat tu kadang-kadang kena bersesuaian tu. So kita nak memudahkan reli. Dia ada design tertentu. Tak sama dengan toilet biasa. Betul. Ruang dia juga anda kena bagi lebih berapa-berapa. Kita tak nak pastikan sempit lah untuk penggunaan. Sebab tu
susun atur dan plan ni penting sebenarnya. Tak naklah macam anda buka pintu terus masuk jamban. Tak sesuai. So kadang-kadang kita nak buka tu kita nak nampak dulu cermin, lepas tu barulah kita nak ke sana sikit baru kita dapat shower. Transition antara space ke space tu. Sebab tu penting susun atur. Okay, yang seterusnya apa dia? Yang seterusnya kita borak tadi, kita dah cakap pasal kos. Yang kedua kita cakap pasal susun atur. Yang ketiga kita dah cakap pasal elemen dan aksesori. So elemen dan aksesori ni penting. Jenis model, jenis dia dan keselesaan. Lagi satu size. Size tu yang penting. Kena ambil kira size tu walaupun nampak macam alah sikit-sikit je kan. Size sikit tu alah tak apalah. Ambil je lah, beli je lah. Sekali dah pasang, besar sangat. Nak buka pintu pun susah. Macam mana? Kadang-kadang kalau kita fikir, kadang-kadang contohnya dengan size tu, dia lari sikit, besar sikit. Sikit tu lah sebenarnya bahaya sebenarnya tau. Kadang-kadang bila ada cakap, okey lah, alah besar sikit je ni, yang kecil sikit je ni. Asal boleh tu. Tapi bila dah pasang, time tu lah anda rasa azabnya. Rasa aduh tak kena. So kita nak elakkan daripada anda pembaziran, rasa menyesal tu kita nak. So, sebab tu kadang-kadang penting untuk anda tahu size dimension tadi untuk masuk ke dalam plan. Sebenarnya ni penting sebenarnya. Macam tu kalau anda dah hire orang-orang yang berkemahiran, macam orang yang ada ID ataupun kontraktor, biasanya diorang dah aware dah dengan benda-benda macam ni. Tapi tujuan kita buat live hari ni memang nak educate anda yang macam tak ada background construction ataupun memang tak tahu apa-apa lah. So kiranya topik hari ni memang sesuai dengan anda yang nak makeover toilet tu. Lepas tu macam tak ada consideration apa-apa. Okay, last sekali apa dia? Last sekali, kemasan lantai. So kemasan lantai ni penting lah sebenarnya. So daripada segi material, texture dan durability dia, ketahanan dia sesuai tak untuk anda pakai untuk tandas. Sebab tak setengah lantai tu dia tak sesuai untuk pakai dekat tandas sebenarnya. Sebab dia ada yang slip, ada yang anti-slip. Yang anti-slip ni yang nak kurang, dia memang tak adalah. Memang tak tergelincir, memang dia kurang kasar. Bukannya nak kata confirm tak tergelincir. Confirm kita nak cakap kiranya macam kurangkan risiko. Kurangkan risiko. Sebab toilet dengan kitchen ni memang terdedah dengan air, betul tak? Kita mop ke ataupun kat toilet memang sentiasa lah berair kan. Jadi kalau pemilihan tiles tu salah, kalau kiranya anak-anak kecil kan masuk toilet terus terjatuh. Dah datang efek dekat maybe kat kepala ataupun macam mana nanti. So pemilihan tas pun nampak mudah tapi sebenarnya dia main peranan. Sebenarnya kalau kita nak masukkan dari segi tekstur kasar tu sebenarnya bukanlah dia kasar bila anda jatuh terluka ke apa, tak ada. Dia kasar tu nak elakkan anda tergelincir sebab ada air kan, tandas kan tempat yang basah kan. Macam tu. Kalau anda pergi kedai-kedai tas pun memang dia akan tayangkan dia punya tas. Betul. Anda boleh rasa dia punya tekstur tu sama ada licin ataupun kasar. Jadinya memang penting lah pemilihan tas ni kan. Walaupun topik kita ni nampak macam alah pemilihan aksesori pun, pemilihan tas je pun. Tapi sebenarnya benda tu yang kecil-kecil ni lah dia akan mungkin datang efek ni kemudian. Macam tu. Okay, jadinya topik kita dah habis hari ni. Selamat berhujung minggu kepada anda. Semoga live hari ini bermanfaat pada anda yang akan dapat kunci ke kan, ada renovate bilik toilet dan sebagainya. Harapnya dapat membantu anda untuk merealisasikanlah impian toilet baru anda. Betul. Okay, so sampai di sini saja. Assalamualaikum.